Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi pembaca doa dah mulakan dengan doa. Kita mulakan dan kita buka pintu hati kita dengan selawat kepada Nabi. Boleh ya? Sebab bila hadir majlis ilmu, bukan telinga kita yang kita kena buka, tapi hati kita yang kita kena buka. Sebab itu siapa yang dengar dengan telinga dia keluar balik dia cuma beri peluhu pada suami je. Bang, tadi saya dengar apa Ustazah cakap, Ustazah Asmat cakap cerni-cerni. Semua benda point adalah untuk tuju pada suami. Kadang tuju pada anak, lepas tu dia pun WhatsApp anak-anak dia. Ni yang mak belajar tadi ni. Dia tak nampak ilmu tu untuk diri dia. Dia tak rasa teguran tu untuk dirinya. Jadi tujuannya kita hadir majlis ilmu pertama untuk manfaat diri kita. Barulah kita boleh beri manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Jadi kita sama-sama berselawat ke atas Nabi kita yang kita rindui, yang kita sayangi, yang kita dambakan syafaatnya di akhirat nanti, insya-Allah sama-sama. Ni ramai ni kumpulan marhaban ni kan. Siapa kumpulan marhaban? Tak ngaku dah. Masa kumpulan qasidah. Suara sedap-sedap ni. Orang cakap kalau nak suara makcik-makcik sodap-sodap, orang rombau lah. Ya ke? Betul kan? Oh, ada banyak kumpulan ni yang macam warna sama ni tudung ni. Kumpulan nasyid. Kumpulan selawat. Iyalah tu. Jadi sama-sama ya. Sebab saya bukan sodap sangat suaranya. Tapi suara. Jadi nak campur semua. Ni mana yang tak muat? Saya nampak ada lagi kat luar. Sebenarnya ada kosong ni. Kan sodap duduk atas lantai sejuk, kipas besar ni. Siapa ada kipas macam ni kat rumah dia? Oi, bila lagi nak asal kipas. Betul kan? Kipas. Subhanallah. Okey, selawat dia sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduri, misla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Paling kuat. Sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Subhanallah. Alhamdulillah, syukur dengan kita hadir ke rumah Allah pada pagi yang barakah, di hari yang barakah, di bulan yang barakah, hari Khamis, kemudian bulan Rejab, jatuh pula hari putih. Jadi ramai yang berpuasa 4 puasa hari ini. Dia puasa qada, lepas tu niat puasa sunat Khamis, sunat Rajab, kemudian sunat puasa hari putih. Nanti saya jelaskan puasa hari putih. Allah jemput kita ke rumahnya sebagai tetamunya. Kita sekarang adalah tetamu Allah, duyufur rahman. Yang selalu kita dengar tetamu Allah ataupun duyufur rahman ni adalah yang pergi ke tanah suci kan? Kita kata itu tetamu Allah. Tetapi dalam hadis Nabi jelaskan, barang siapa yang hadir ke masjid, ke rumah Allah, maka ia adalah tetamu Allah. Maka Allah lah yang berhak menyantuninya, melayaninya. Maka rumah Allah ini kita jadi tetamu, Allah lah yang melayani kita sekarang. Kalau tuan-puan muslimat datang ke rumah saya, muslimat adalah tetamu saya, jadi sayalah yang melayani, mungkin dengan hidangan ke, dengan buah ke, dengan kuih ke. Tetapi apa hidangan yang Allah sediakan sekarang untuk kita? Apa hidangan yang sedang kita nikmati sekarang? Rasa tenang, rasa lapar. Ada tak rasa tu? Beza tak suasana? Tadi dekat rumah macam kelang kabut, macam serabut, resah gelisah, seronok je dekat rumah ustazah. Tetapi bila kita duduk dalam rumah Allah, kita takkan boleh rasa perasaan ni sama macam dekat rumah. Walaupun rumah kita cantik, seronok, best, kita punya tilam tu kalau lompat sebelah-sebelah lagi tak terasa. Kan elan tu kan tak tumpah air. Kita ada sofa yang sedap lah, kita baring sambil tengok TV, sambil kita tertidur. Tetapi tak boleh nak lawan rasa nikmat dan kemanisan iman bila kita berada di rumah Allah. Sebab apa? Para malaikat tak berhenti solat di rumah Allah. Para malaikat tak berhenti berzikir di sini. Inilah tempatnya para malaikat penduduk langit akan turun dan berdiam di rumah-rumah Allah. Sebab itu perasaan kita berbeza. Itu adalah satu wasiat Nabi. Kan tajuk kita hari ini adalah nasihat Rasulullah buat wanita. Rasulullah nasihatkan wanita untuk ke rumah Allah. Rasulullah nasihatkan wanita untuk majlis ilmu. Rasulullah nasihatkan wanita untuk berselawat. Dan kita dah mulakan nasihat Rasulullah buat wanita daripada awal tadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Muslimat sekalian yang saya kasihi, ibu-ibu, nenek-nenek, mak saya umur 61 tahun. Sebab itu, ya, mak saya macam muda lagi kan. Tiba-tiba 61 macam muda. Ada 59. Umur saya 41. Tahun ni, tapi bulan 9 lah. Kenapa nampak tua? Rupanya baru 41, nampak tua. Ataupun ingatkan 21 kan? Rupanya 41. Allahu Akbar. Okey. Muslimat sekalian, di hadapan saya ni ibu-ibu, nenek-nenek. Tu yang saya sebut umur mak saya tu. Sebab kalian di hadapan saya umpama seperti ibu saya, seperti mak-mak saya. Yang mana ibu-ibu, nenek-nenek di hadapan saya ni orang yang lagi banyak amal soleh daripada saya. Lagi banyak pengalaman hidup pahit dan manis. Kalau nak bandingkan dari segi umur, memang saya kalah lah. Bila umur dah 60-70 bermaksud ibu-ibu lagi banyak sabar dalam hidup. Dah sabar dengan suami, sabar dengan anak, sekarang dah peringkat sabar dengan cucu, sabar dengan diri sendiri yang sakit, lutut, macam-macam lah. Kan, sakit pinggang, dah tak boleh solat, banyak kesabaran. Kalau jumlah sabar, ibu-ibu depan saya lagi banyak sabar. Kalau bab solat, ibu-ibu lagi banyak solat, zikir lagi banyak, puasa lagi banyak, sedekah lagi banyak. Jadi saya datang pada pagi ini bukanlah nak ceramah, bukanlah nak mengajar-ngajar.
Sebab saya tak layak pun nak mengajar di hadapan orang yang lebih mulia. Ibu-ibu jauh lebih mulia daripada saya. Tapi saya datang kerana menunaikan amanah. Pengharapan yang ramai yang minta amanah yang diberikan untuk saya sampaikan dan berkongsi ilmu, insya-Allah. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada Pertubuhan Wanita Penajih Rembau, penganjur majlis ni. Semoga mereka yang berada di sebalik tabir menganjurkan majlis ini, Allah berikan kebaikan, rahmat, keberkatan, rezeki yang barakah kepada mereka dan kepada kita semua. Terima kasih kepada Puan MC, sedap suara. Ni MC import daripada mana? Berdiri tak nak duduk MC ha. Ini MC yang dah selalu jadi MC ni. Intonasi suara kita bila dengar tu, ui, ni MC mana import ni kan? Orang Rombau ke? Oh hebat orang Rombau. Dia punya MC tahap international. Internasional. Ha. Puan Nur Azura binti Nordin, pembaca doa Ustazah Nurul Izzati, tenaga pengajar yang mengajar dan isteri kepada pengasas Pertubuhan Geng Ngaji Negeri Sembilan. Saya faham sangat. Kadang-kadang di daerah-daerah lebih aktif geng-geng ngaji ni. Lebih aktif kumpulan nasyid, kumpulan marhaban, kumpulan salawat. Itu yang bila kita salawat tadi suara semua, oi, boleh wakil negara. Kalau masuk tilawah tu semua nombor 1 belaka. Insya-Allah. Maksudnya kalau saya buat selawat contoh di bandar-bandar, dia orang boleh sambut juga. Tapi beza kalau di kawasan daerah di kampung, dia lagi meriah, suara tu lagi meyakinkan. Masing-masing selalu buat marhaban, selawat ni selalu buat. Kadang ke rumah, jadi kebanyakannya hafal. Biasanya yang pertama kuat lagi, masuk kedua, ketiga mula dengar tak dengar macam tu. Tetapi kalau di daerah-daerah kampung macam ni, alhamdulillah terbaik, masya-Allah. Tepuk sikit-sikit untuk diri sendiri. Masya-Allah. Tuan-puan muslimin muslimat, terima kasih Dr. Siti Hawa Ahmad, Penaung Pertubuhan Wanita Penajih, Puan Rusmawati Marjini, pengurusi pertubuhan, pihak pengurusan dan ahli jawatankuasa Masjid Qaryah Kampung Bernajis. Dan yang saya diberitahu, masjid ini diinfak oleh Datuk Rosman Abdullah yang merupakan anak Qaryah Penajih dan seorang ahli korporat yang berjaya. Hebat. Orang kampung Penajih menghasilkan seorang korporat yang berjaya, iaitu Datuk Rosman Abdullah. Sebenarnya kalau kita sebut nama, bahkan kalau nama penginfak pewakaf pun tak ada masalah dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran ditulis, Allah berfirman, mereka yang melakukan infak secara sembunyi atau terang-terangan, mereka semua itu diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah. Maksudnya orang yang beri sumbangan kemudian namanya disebut, ataupun dia beri sumbangan siap ada gambar dengan cek bernilai 1 juta contohnya kan? Bukan kita yang menilai dia ikhlas atau tidak. Bukan kita yang cakap beri sumbangan menunjuk-nunjuk. Yang cakap tu bermasalah. Yang cakap orang riak, dia tu yang riak. Yang cakap orang menunjuk, dia tu yang menunjuk-nunjuk. Kenapa mudah dia nak nilai, nak hukum orang begitu? Melainkan kalau dia ada perangai begitu. Sebab itu orang yang sakit tertentu, dia paling mudah untuk kata orang lain sakit. Sebenarnya dialah yang sakit. Jadi berhati-hati. Sebab Allah tidak memandang jelek. Allah tidak mengatakan buruk bagi orang yang memberi infak, sedekah, wakaf secara terbuka. Boleh jadi asbab apa yang ditunjukkan oleh Datuk Rosman ini dicontohi oleh ramai lagi orang lain. Ramai orang ada duit banyak. Ini saya tak tahu berapa nilai masjid ni. Saya rasa tak kurang 1 juta kot ni. Lebih kot. Dengan cantik macam ni, dengan kipeh besar macam ni lah. Tahu tak kipeh ni berapa harga ni? Kau nak pas berapa ribu agak-agak? Bukan 10, 30, 40 ni. Betul 10. Yang saya tahu kipeh macam ni dalam 20, 30, 10 ribu. Siapa ada kek rumah boleh pasang? Tak muat tak muat. Memang runtuh lah kita punya. Nak kata nak boleh kukuh macam ni, dia punya shilling pun kena kukuh. Ada surau rendah ya. Maksudnya build up tak tinggi tau, sebab nak jimat. Ini dia buat ni terbaik. Masjid ni dibuat tinggi sebab nak suruh sojok, angin keluar masuk. Kalau rendah boleh muat je orang. Mana ada orang tinggi lagu ni?
Tapi kenapa buat tinggi? Ada sebab semuanya. Tengok dia punya tingkap, dia punya pintu, boleh je nak cari yang murah. Tetapi Datuk ni nak buat yang terbaik, hiasan yang terbaik. Rumah Allah buat sehabis baik. Padahal boleh je duit 1 juta ni buat hotel, tambah kekayaan. Pergi bercuti ke buat apa, tetapi dia buat rumah Allah. Tak semua orang kaya akan belanjakan harta untuk bina masjid, untuk bina surau. Saya masuk tandah pun elok, semua cantik. Lagi-lagi masjid dekat kampung. Kalau orang fikir siapa pandang masjid kat kampung, dia buat kat kampung. Kalau buat kat bandar tu kan, lagilah orang nampak, lagi jelas. Tapi dia tak fikir mengejar ganjaran di akhirat. Jadi subhanallah, moga seluruh pewakaf keluarganya dan semua Allah berikan ganjaran ibu ayahnya semuanya. Jadi kita yang hadir ni, kita beri infak, kita beri sumbangan untuk kos operasi, kita sebahagian daripada pembangunan masjid ni. Terima kasih Datuk Zahriah, Pengurus Besar Hotel Sri Malaysia, ada kaitan juga ni ya. Datin Sri Rafidah Latif, Isteri Mantan Ketua Kementerian Pertahanan. Ada hadir ke ni? Saya ada? Tak? Oh ada Datin-Datin ni. Minta maaf saya kurang kenal ya. Sebab saya yang artis kan, orang kenal. Tetapi semua perempuan artis belaka sebenarnya. Artis kat rumah tangga masing-masing. Kan semua banyak drama kan? Tu saya kata orang perempuan semua artis belaka. Dia duduk tengok artis duduk berlakon kat TV tu, dia pun banyak berlakon kat rumah dia. Dia bukan penat sangat, tapi bila suami baik dia buat-buat penat. Suami balik kan, padahal dia leka tengok telefon, tiba-tiba dia kata dia pening kepala tak larat masak. Banyak berlakon, suami tak perasan. Macam-macam lah. Dia bukan sedih sangat, dia buat sangat-sangat sedih mengharapkan suami beri perhatian. Gitu. Jadi semua artis dalam rumah tangga masing-masing ya. Masya Allah. Datin Seri Rafidah ada, Datin Azizah Malik, Isteri Ahli Korporat MY8, dan Dr. Nur Azian, Pengarah Projek TIBB Nabawi Kampung Penajih, Ustazah Rohaya, Puan Siti Aisyah Idris. Dan kalau boleh saya nak sebut semua nama yang hadir ni, tak jadi ceramah lah kita. Walaupun saya tak sebut nama, tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, rasa sayang dan kasih saya kepada semua. Masya Allah. Okey, tajuk kita nasihat Rasulullah buat wanita. Saya gunakan kitab ni, 50 wasiat Rasulullah. Memang untuk wanita. Tajuk wanita tu dah tak berapa nampak dah tu. Kita akan habiskan kitab ni hari ni. Oh maaf, gurau-gurau pun dah takut kan. Biar betul Ustazah. Boleh tak kita nak habiskan ni? Yang mana cakap boleh tu duduk. Saya balik. Masya Allah. Dalamnya ada 50 wasiat Rasulullah khusus untuk wanita. Himpunan hadis-hadis Nabi, firman Allah. Saya tengok depan saya ni ada ramai ibu-ibu jemaah-jemaah yang dah lama ikut kuliah. Masa daripada tahun 2010, 2012 saya start mengajar di Negeri Sembilan. Saya ada cam wajah-wajah yang disayang, yang dirindui. Semua sayang belaka, jangan kecil hati. Ni yang duduk atas kerusi ni, hajah-hajah ni semua ni. Ada lagi ni hajah ni dari Tampin kan, kat masjid dekat dekat Pejabat Agama Tampin. Masa tu lebih kurang dah tahun 2010 kan. Yo kan je ajar. Dah lama saya ngajar. Masa tu saya kerja Jabatan Agama. 2010 saya dah start mengajar di sekitar Negeri Sembilan ni. 2011, 2012, lepas tu sambung. Ingat. Gombau, Tampin sampai ke Pasir Besar, seluruh Negeri Sembilan, lebih kurang dalam 40 masjid surau. Lebih daripada 40. Daripada 2010 saya start mengajar. Dan antara kitab yang digunakan ada kitab ni. Dah berapa kali habis dah kitab ni. Daripada kulit ke kulit. Dekat Seremban 2 pun guna, mana-mana kebanyakan saya akan guna kitab ni. Baca dah sampai habis dah, lepas tu tukar kitab lain. Sebab masa tu saya mengajar kuliah berkitab, daripada kitab ke kitab. Tapi sekarang saya dah tak boleh buat macam tu dah. Saya tak boleh terikat dengan mana-mana masjid, mana-mana surau. Saya boleh buat ceramah terbuka macam ni. Itu pun jadual setiap hari penuh, malam ujung minggu pun tak ada cuti.
nak memenuhi jemputan. Sebab ada orang marah, dia dah jemput 2 tahun dah, tak dapat-dapat. Saya tak tahu masjid ni berapa lama. Ada yang pernah saya pergi semalam, Ustazah tahu tak kami jemput ni sejak bila? Sebelum PKP. 3 tahun kami tunggu Ustazah. Sebab itu saya tak sampai hati. Akhirnya PA pun tak sampai hati, dia pun susun lah penuh-penuh. Dia kata, Ustazah kesian ni yang dah 2 tahun, Ustazah ni dah setahun lebih. Saya kata isi je lah. Sebab apa? Kerana kita tahu antara penyejuk hati ataupun hiburan Islami bagi wanita, dia suka dengar ceramah. Betul kan? Suka hadir majlis ilmu. Hebat wanita. Kalau buat kuliah duha, lelaki saja agak-agak penuh tak? Ya, dia kerja. Buat hujung minggu, hari dia tak kerja. Bukan senang. Nak cakapnya memang Allah beri semula jadi perasaan wanita ni halus. Walaupun dia suka bebel, dia suka juga dibebel. Dia suka mendengar juga. Walaupun dia sukalah bercakap juga. Tetapi orang perempuan dah boleh duduk lama. Orang lelaki mungkin 10 minit, 15 minit dia dah rasa gelisah dah. Orang perempuan boleh duduk lama ni walaupun dah nanti ada semut dah, ada kerengga dah krem dah, dia boleh lagi duduk. Masya Allah, hebat. Jadi saya akan baca bab yang pertama, wasiat yang pertama. Dan wasiat yang pertama ni pun panjang, boleh jadi kita habiskan wasiat Nabi yang pertama ini, insya-Allah. Jadi saya akan baca hadis ni, minta ibu-ibu, nenek-nenek semua baca sama-sama. Keluarkan suara yang merdu tu ya. Insya-Allah. Sebab kita biasa akan baca hadis, bukan baca, kita biasa dengar je. Dengar ustaz-ustazah penceramah baca hadis, tapi kita tak baca dengan lidah kita. Sebab itu kalau saya ceramah, saya suka saya baca dan ibu-ibu musliman ikut sama. Supaya kita dapat pahala melafazkan hadis Nabi. Okey, bersedia semua? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla famarrun ala nisa'i faqala ya ma'syaran nisa' tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar wa fi riwayatin tasaddaqna wa aksirnal istighfar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tuksirnal la'na wa takfurnal ashir ma ra'aitu min naqisatin aqlin wa dinin azhaba lilubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah qala alaysa syahadatu al-mar'ati mislu nisfi syahadati rajuli
Qulna. Bala. Qala. Fadzalika min nuqsani aqliha. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca firman Allah, sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang agung, yang mulia. Baca hadis Nabi, kita boleh sudahi dengan maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bacakan itu hadis yang sahih. Sebelum itu, sebelum kita baca terjemahan, saya kagum dengan anak kecil ni. Mai sini kejap. Mai kejap. Ustazah nak salam. Masya Allah. Kejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, sini. Tengok sana, tengok kamera sana. Nama siapa? Nama? Ahmad? Akmash. Umur berapa? Akmash, umur berapa? 5 tahun. Tahu kenapa saya rasa kagum? Sebab dia duduk diam, lepas tu dia cuma main kereta. Ambil kereta tu. Sini Akmash. Akmash dah lah handsome, baik pula tu. Bila besar ni jadi apa ni? Bila besar nak jadi apa? Bila besar? Ustaz. Nak jadi ustaz. Masya Allah, amin ya Allah. Jadikanlah Akmash seorang ustaz, penceramah, pendakwah terkenal di seluruh dunia, menyampaikan dakwahnya sampai ramai yang memeluk Islam kerana dakwah Akmash. Al-Fadil, Tuan Guru Ustaz Akmash, insya-Allah, amin. Tahu tak, dia hanya pegang ni je dan dia duduk diam daripada tadi dah lebih setengah jam. Sebab kebanyakannya kanak-kanak sebesar ni susah nak duduk diam kecuali kalau ada phone. Tapi mak dia tak ada pun bagi phone, dia bukan main phone, dia duduk daripada tadi duduk ni dan dia tengok. Subhanallah. Bukan senang kan Akmash nak duduk diam kan? Apa kekuatan Akmash jadi kanak-kanak dan duduk diam? Soalan tu susah. Tetapi insya-Allah Akmash, kamu akan membesar menjadi lelaki yang hebat dan mulia. Masya Allah. Nak jadi menantu Ustazah tak? Nak tak? Nak. Ustazah, anak bos Ustazah nama dia Fatimah. Umur 5 tahun juga. Tak apa Akmash je. Ada jodoh, ada rezeki, tak ke mana. Subhanallah. Allahu Akbar. Dia jawab nak tu confident nak. Tak tahu dia faham ke tak menantu tu. Tak tahulah tu. Tapi budak sekarang cepat faham. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Dekat live ni ada lebih kurang dalam 4,000 lebih, dekat 5,000 yang hadir. Alhamdulillah. Yang ni 3,000 betul lah, 4,000 betul lah. Dekat 5,000 sebenarnya yang hadir. Alhamdulillah. Diorang tu seronok tengok Akmash tu tadi. Mudah-mudahan anak cucu kita semua baik. Baik-baik seperti Akmash dan baiklah secara umumnya. Okey, sekarang kita nak tengok terjemahan hadis yang kita baca sama-sama. Panjang tak tadi? Panjang. Tapi hebat ibu-ibu, semua dengar macam orang Arab lah tu tadi. Lancar semua baca. Masya Allah. Okey, maksudnya daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Aidul Adha dan Aidul Fitri ke tempat solat. Lalu beliau melalui para wanita seraya berkata, Nabi nak menuju ke tempat solat untuk hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Apa yang Nabi buat? Bila Nabi lalu depan wanita, depan jemaah wanita, Nabi berhenti di hadapan jemaah wanita.
dan Nabi menyampaikan wasiat ini. Nabi menyampaikan nasihat ini kepada para wanita. Faham situasi? Nabi menuju ke tempat solat lelaki. On the way tu, nak sampai ke tempat solat lelaki, Nabi berhenti di hadapan tempat solat wanita ketika nak menyampaikan khutbah Aidul Adha atau Aidul Fitri. Lalu Nabi menyampaikan wasiat. Dengarkan baik-baik wasiat Nabi. Nabi bersabda, "Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kamu sekalian." Jadi Nabi wasiatkan kita supaya bersedekah. "Kerana pernah diperlihatkan kepadaku tentang kamu sekalian sebagai sebahagian besar penghuni neraka." Allahu Akbar. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bersedekahlah kamu sekalian dan memperbanyakkanlah istighfar." Nabi pesan dua perkara. Bersedekahlah hai para wanita dan banyakkanlah istighfar. Mereka bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa kamu pesan macam tu? Kenapa kamu pesan kami ni supaya banyak sedekah, supaya kami banyak istighfar?" Lalu Nabi menjawab, "Kerana kamu begitu banyak melaknat ataupun mengeji ataupun berkata keji dan mengingkari suamimu." Okey, sambung lagi ni. "Aku tidak melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya daripada salah seorang di antara kamu yang dapat menyaingi fikiran seorang lelaki yang teguh hatinya." Mereka bertanya, apakah kekurangan din dan akal? Apakah kekurangan agama dan akal bagi wanita, wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, "Bukankah kesaksian seorang wanita setengah kesaksian seorang lelaki?" Lalu mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Lalu Nabi berkata lagi, "Maka begitulah di antara kekurangan akalnya. Bukankah apabila dia haid, dia tidak solat dan tidak puasa?" Maka para wanita menjawab, "Ya ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Maka begitulah di antara kekurangan agamanya." Okey. Hadis ini, wahai para wanita, muslimat, ibu-ibu, nenek-nenek sekalian, Nabi bersabda, "Wahai para wanita sekalian, perbanyakkanlah istighfar dan perbanyakkanlah sedekah. Kerana aku melihat sebahagian besar penghuni neraka itu ada di kalangan kamu." Lalu para wanita ini bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kami yang paling banyak dalam neraka? Kenapa sebahagian besar wanita dalam neraka ya Rasulullah?" "Kerana kamu melaknat, kamu tidak mensyukuri, kerana kamu mengeji, kamu berkata keji kepada suamimu." Ada kaitan dengan suami. Sebab itu tuan-puan sekalian, kalaulah ada wanita yang tidak bernikah anda dara tua, kadang-kadang saya sebut sebagai berita gembira, saya kata, umur dah 50-60 kan, nak doa bertemu jodoh, doa jugalah. Semoga Allah berikan juga jodoh di dunia. Tapi saya kalau jumpa yang anak dara tua, umur 40 lebih, 50-60, saya tetap akan doakan. Tapi saya akan tambah doa. Dan semoga Allah berikan suami yang terbaik di syurga. Kemudian saya bagi tahu, boleh jadi hikmah yang besar Allah menjaga. Sebab antara sebab utama wanita dicampak dalam neraka adalah kerana dosanya pada suami. Asbab keburukan yang dilakukan terhadap suami. Bila dengar ni rasa tak puas hati kan? Rasa macam tak setuju kan? Kita rasa kita dah terbaik sangat dah. Bukan kita terbaik. Kita rasa macam tak adil lah pula kan? Habis tu orang lelaki kalau sakitkan hati kita, dia tak apa, kita tak boleh. Oh, dia kalau buat muka tak apa, kita tak boleh. Dia tinggi suara tak apa, kita tak boleh. Sebenarnya suami menyakiti hati isteri pun berdosa. Suami menzalimi isteri pun berdosa. Suami sekian-sekian tidak bertanggungjawab pada isteri pun berdosa. Semua berdosa, tak ada beza. Cuma kenapa kebanyakan peringatan Nabi tuju kepada isteri? Kerana itulah ujian bagi wanita, iaitu lidahnya, air mukanya, kakinya kadang hentak-hentak, tangannya kadang hempas-hempas, hempas pintu. Dia nak marah kat laki, dia masak, tapi musuh hidang tu hempas-hempas tu, makanlah. Macam tu kan. Awak tak makan ke? Dah kenyang. Ataupun tak apa.
Sebab suami tu dia tahu isteri mengajuk, dia buat-buat tak tahu kan? Geram lah. Kita dah bentak-bentak pun dia buat tak tahu. Dia boleh makan seorang tu bila kata dah kenyang, tak ada dia nak pujuk. Kan? Dia boleh nak makan. Seorang-seorang. Kita ni ya Allah lapar perut tapi mengajuk. Kalau makan tak jadi mengajuk ni. Batal tak sah mengajuk ni. Rukun-rukun mengajuk kena tak makan. Barulah mengajuk tu nampak betul-betul mengajuk. Okey. Ya, ujian kita adalah emosi, Ujian dia lelaki ego. Dia ego tu dia bolehlah buat tak nampak, dia malas nak layan. Dia tidur berkeruk, kita yang tak lena tidur. Geramnya ya Allah. Lepas tu terpaksa akhirnya tanya, awak perasan tak saya mengajuk? Terpaksa. Bosan golak tu kan. Awak tak perasan ke saya mengajuk? Dia boleh jawab, ya kok. Hai, lama-lama dah tua ni kan, kita pun malas dah nak mengajuk sebab dia memang buat baik tak tahu walaupun dia tahu. Tetapi sebenarnya itulah Allah jadikan perempuan ni, dia ada banyak kerenah. Kalau orang lelaki tak nak banyak kerenah, jangan kahwin dengan perempuan. Kambing tak kurang sikit kerenah, lembu pun kurang kerenah. Memang isteri Nabi sendiri walaupun dah tua, ada perangai. Ummu Salamah, Saudah, semua tua-tua belakang dah tu. Umur 50-60 masa Nabi nikah tu. Dan Nabi sabar menghadapi kerenah isteri yang muda macam mana, yang remaja macam mana, yang tua macam mana, yang janda macam mana. Bahkan isteri Nabi juga ada yang bantah cakap Nabi, ada melawan cakap Nabi, ada merajuk sampai satu hari tak tegur Nabi. Kalau kita fikir, apa buat macam tu pada Nabi? Itulah wanita. Dan Nabi pesan apa? Bersabarlah terhadap isterimu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka tentang sesuatu, tetapi ada kebaikan di bahagian yang lain. Betul ke tak? Betul. Tetapi beza kita dengan orang lelaki, bila dia nak marah, dia tak tunjuk macam kita tunjuk. Bila dia tak puas hati, dia tak buat macam kita. Perkataan dia macam lebih banyak diam. Kalau diam kita fahamlah tu dia marah. Orang perempuan boleh diam tak kalau marah? Oi, kalau diam, Ustazah, rasa terbakar dalam tu terbakar. Kita kadang memang niat nak diam, kali ni tak nak cakap, buat diam. Bolehlah 1 jam tahan kot. Dia nampak dia diam, tapi perbuatan dia tak diam. Kalau menyapu tu dibuat laju-laju, lepas tu dia lopeh macam tu je batang penyapu. Macam tu contohlah. Basuh pinggan pun kuat-kuat. Suami ni tak kerti basuh. Semangat betul bini aku basuh pinggan. Padahal nak suruh dia faham ni, kita penat ni, nak suruh dia basuh juga ni. Sedap dia lepas makan duduk, kita pun penat ni. Subhanallah. Maksudnya orang perempuan dia bukan diam. Dia tetap berbunyi dengan tangan kaki dia semua berbunyi tu. Lagi bising tu. Masa orang perempuan tak boleh diam, dia kena lepas. Dia kena cakap juga. Kalaupun masalah tu pagi, sampai sebelum tidur dia akan keluar juga. Bang nak cakap sikit. Apa dia yang pagi tadi? Cerita pagi tadi. Kalau dia boleh simpan 3 hari bang, yang hari Selasa hari tu. Hari ni dah Jumaat dah. Lagi tak cakap, lagi tu rasa macam tak selesai. Tapi perasan tak orang lelaki, kalau dia diam, lepas tu dia lopeh, tak cakap pun tak apa, pelik kan? Ibu-ibu muslimat, kalau lelaki cakap, sebenarnya banyak benda nak cakap tentang kita. Saya pernah lah kan buat-buat kuat. Buat-buat kuat. Konon kuat sangatlah jiwa ni kan. Okey bang, cakap je apa yang abang tak puas hati dengan saya. Apa yang abang kecil hati ke, abang nak suruh saya berubah ke. Kita cakap macam tu lah kat dia kan, konon kuat sangat. Dia baru cakap satu. Okey, satu benda abang nak sebut. Benda-benda tu kan. Aduh, apalah ni. Dia baru cakap satu, belum habis dah jawab dah. Punya jawapan tu kan, pasal tu ke? Awak tahu tak apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa saya jadi macam tu hari tu? Kalau awak faham situasi saya, bla 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 bla. Suami kata, itulah saya cakap, ni saya tak boleh cakap pun. Lepas tu saya fikir balik, betul lah. Oh perempuan, ada je jawab dia. Ada je jawab dia. Kenapa dia hilang marah, dia hilang sabar hari tu. Cerita hilang sabar tu sebenarnya pagi tu saya sebenarnya tak berapa sihat.
Lepas tu berlaku macam ni. Tiba-tiba awak balik, awak buat macam tu. Sebab tu saya jadi macam tu. Faham tak? Mesti ada alasan tu. Masya Allah. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi pesan kepada wanita, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab dosa wanita banyak pada lidah. Dia rajin baca Quran. Betul tak? Antara perempuan lelaki mana lagi banyak ngaji? Yang banyak sedekah? Yang banyak buat kerja rumah? Semua perempuan. Sebab perempuan belaka, semua perasan belaka. Okay. Memang betul pun, yang banyak suka hadir majlis ilmu, perempuan. Tetapi ujian terbesar wanita adalah lidah dia. Tak ngatur suami, ngatur adik-beradik. Ada dalam grup family gaduh, dia pun WhatsApp belakang dengan adik dia nak ngata abang tu. Lisan atau tulisan sama je. Lisan atau tulisan sama je level dia. Cakap belakang. Tak cakap adik-beradik, cakap jiran. Melintahlah depan rumah jiran tu kan. Lepas tu rumah jiran tu banyak pokok, banyak bunga. Dia pun tengok banyak pokok, banyak bunga. Lepas tu dia pun pergi rumah jiran sebelah tu. Jiran kita ni tak ada kerja lain kok. Pokok, bunga siang, malam, bila masuk bila nak ngaji tu. Masuk bila lah nak banyak betul nak kena jaga. Kalau macam tu, loteh tu, tak bangun malam tu. Saya cerita ni kisah benar tau. Kisah benar, ada seorang makcik ni umur dia dah 7 lebih. Datang pada saya, dia golak tu terasa kau macam mana tu. Datang kepada saya, nangis-nangis. Masa ni saya ceramah, saya ada kuliah dekat Linggi. Makcik ni dah tua. Nangis. Kenapa acik? Sodih Ustazah, sodih. Kenapa hari tu acik duduk siram pokok depan rumah ni, duduk siram-siram. Adalah lalu kawan acik ni. Kenapa acik? Dia boleh cakap pagi potang siram pokok, bila ngaji tak ponek kau semayang. Maksudnya dia cakap benda yang pedas tu kan. Memanglah dia duduk kat pedas tinggi. Tapi tak perlulah ayat pedas kan. Dia kata, Ustazah, acik tahulah bila acik nak ngaji, bila acik nak semayang. Takkan acik siram pokok waktu semayang. Acik tak siram pokok waktu ngaji. Dia lepas perasaan pada saya. Saya kata, yo acik. Takkan acik nak tunjuk kat dia acik ngaji. Acik ni baca Quran, acik ni semayang. Tak siram pokok, acik siram lah. Dia kata, lepas tu kan, acik ni masuk luar-luar tu kan, orang keliling ni ada kawan-kawan kata, Ustazah, rumah makcik ni memang banyak pokok, penuh pokok bunga. Ustazah gila tengok. Boleh jadi ada orang dongki, iri hati, semua menjadi pokok menghijau banyak, bersih. Dia suka menyapu, pagi nyapu, petang nyapu. Bila iri hati cakap macam tu. Subhanallah. Makcik ni, saya ingat nama dia. Saya ingat sebab dia sangat special. Dia belajar ngaji, kenal Alibata umur 60 lebih. Ingat dah kan? Dia datang jumpa saya, dia cakap, Ustazah, acik belajar ngaji umur 60 lebih Ustazah. Tok Guru Ustaz mati dulu sebelum acik. Tok Guru dah meninggal, acik tak habis dia belajar Ustazah. Maksudnya anak murid umur 50 lebih meninggal, 60 lebih, dia umur 75 dah kan. Acik belajar ngaji 4 orang. Sebab nak copek belajar tu. Hari ni dengan Ustaz ni, Ustaz tu kan ngajar seminggu sekali. Hari ni. Dan masa dia jumpa saya, dia dah khatam banyak kali, dah lancar, dah baca. Mula kenal Alibata umur 60 lebih. Ustazah acik belajar, nangis-nangis Ustazah kena marah. Alibata saja berapa bulan Ustazah. Sebab dah tua barulah nak mengenal huruf. Makcik orang susah, makcik orang miskin. Dulu kat kampung tak ada ustaz ngajar. Kalau nak pergi kena berjalan berpuluh kilometer, kampung sebelah jauh. Kena gedah hutan Ustazah. Jadi tak belajar dulu. Tapi acik tak putus asa. Subhanallah, makcik ni sangat baik, Masya Allah.
Jadi kerana lidah ia lebih tajam daripada mata pedang. Kalau kita terhiris luka tengah masak tu, luka tu boleh hilang, boleh sembuh. Tetapi luka kata-kata lidah yang tajam menghiris hati, mungkin boleh sembuh tapi tak boleh lupa. Betul atau tidak? Sebab itu ibu-ibu, nenek-nenek, kita nak cakap apa-apa pada suami, pada anak. Saya nasihat diri saya juga ni. Kadang kita nak mengata jiran, nak kata orang tu. Kesan buruk pertama adalah pada diri kita sendiri. Satu hari Sayyidatina Aisyah ada sebut perkataan yang kurang elok kepada seorang isteri Nabi yang lain, kepada isteri Nabi namanya Maryah Qibtiyah ataupun Safiyah. Tak, kepada Safiyah. Safiyah ni dia rendah. Tapi dia lawa, dia cantik, dia cut. Aisyah ada sedikit cemburu kepada Safiyah. Lepas tu satu hari Aisyah ni cakap macam ni kepada Nabi. Ya Rasulullah, ataupun wahai suamiku, dahlah Safiyah yang rendah tu. Sebut rendah. Safiyah rendah. Lepas tu Nabi tegur. Comel lah anak-anak tu pun, Masya Allah. Baik-baik ya budak-budak gombau ni. Ni menantu anak lelaki pun ada ya, 3 orang. Cuma menantu berlaku. Tak elok dia orang kan duduk elok ni. Ada baby lah, tak dia elok duduk. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, Nabi cakap apa pada Safiyah? Kepada Aisyah. Wahai Aisyah. Padahal bukan cakap benda buruk-buruk keji ke. Cuma cakap tentang tubuh badan Safiyah tu. Lepas tu Nabi kata, wahai Aisyah, kata-katamu ni kalau direndam dalam lautan akan membusukkan satu lautan. Padahal bukannya cakap benda yang hina keji, tetapi cakap benda macam tu pun Nabi marah, Nabi tegur. Allahu Akbar. Ujian kita apa muslimat? Hadis Nabi sebut ni. Bila wanita tanya, ya Rasulullah, kenapa wanita sebahagian besar dalam neraka ya Rasulullah? Kerana mengingkari ataupun menyakiti suaminya. Punca terbesar wanita dalam neraka bukan sebab tak solat, sebab wanita ramai jaga solat. Bukan sebab tak puasa, bukan sebab tak keluar zakat, bukan sebab tak sedekah, bukan sebab tak pergi haji, bukan sebab tak tutup aurat. Tetapi punca terbesar, dia solat, dia jaga aurat, dia puasa, dia sedekah. Tapi semua ibadah itu tidak membuatkan dia boleh jaga lidah dia. Betul tak? Nak jaga lidah dengan suami lagi susah daripada solat, lagi susah daripada sedekah, lebih susah daripada puasa. Allahu Akbar. Saya cakap pasal diri saya, bukan pasal orang lain. Saya cakap pasal diri saya juga. Sedang muhasabah diri ni. Kalau nak cakap, nak luah tu, tak fikir lah tu, luah cakap. Lepas tu dah rasa bersalah, mulalah, abang saya minta maaf, saya tarik balik ya apa saya cakap tadi. Sonang, lepas toreh-toreh tarik balik ya. Masya Allah, cakap ikut perasaan. Kadang-kadang ibu-ibu, kita cakap ikut perasaan je nak keluar pada anak-anak. Anak kita dah besar, dah kahwin, dah ada anak. Kadang ikut perasaan je kita nak cakap apa, kita nak cakap kat menantu. Allah uji kita, Allah uji lidah kita. Saya jumpa ramai anak-anak hidup dalam tekanan kemurungan sebab lidah ibu. Bukan lidah ayah, sebab lidah ibu. Dah kahwin, dah ada anak, duduk sama dengan mak. Memang besar pahala jaga orang tua, besar. Tapi sampai peringkat mak ni tak nak kawal juga perasaan. Apa yang tak puas hati semua cakap. Kau ni begini-begini, kau patut macam ni, ini hari-hari ulang. Anak ni pun loteh, anak ni pun penat, anak ni pun ada perasaan. Tapi sebab anak, kalau bersuara je, kau ni bersuara dengan mak, kau tahu tak dosa besar kalau mak kau cik hati ni? Sebenarnya ibu menyakitkan hati anak juga berdosa. Kita tak boleh cakap anak je yang sakitkan hati ibu berdosa. Ibu mengeluarkan perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan menjatuhkan, perkataan-perkataan yang menyebabkan anak itu tertekan.
Tapi kalau tegur anak tu kecil hati, tak berdosa. Memanglah orang tegur kecil hati. Ada orang tanya saya, Ustazah macam mana kalau kita nak bagi nasihat tak nak orang kecil hati? Jangan beri nasihat. Tu cara dia. Beri nasihat memang orang akan terasa. Kena hadaplah dulu, orang buat muka, orang menjawab, hadap. Yang penting nasihat kita ikhlas. Nasihat elok-elok. Kalau tak kuat, orang buat muka, tak payah beri doa ataupun minta orang lain sampaikan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekarang saya nak pergi kepada beberapa, sebab kita nak baca kitab ni kan, muslimin muslimat, penjelasan ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati, yang 6,000 yang hadir secara live ni, ramai suri rumah yang berada di rumah pun tengok sama, hadir sama, untuk kita dapat peringatan dan manfaat. Masya Allah. Okey, dalam buku ni ada berapa kisah. Seronok juga kalau kita baca kisah ni. Kisah kecerdasan akal ataupun kehebatan wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah yang pertama yang dituliskan di dalam kitab ini iaitu kisah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Bukan sebab nama saya Asma saya pilih kisah ni ya. Ustazah milih-milih. Memang tajuk ni pasti yang pertama kisah Asma. Gitu. Tunjuk bukti. Kau ingat saya saja nak nama dia. Dia pun pilih cerita tu. Tak. Inilah satu peribadi Asma binti Abu Bakar yang menjelaskan kepada kita tentang akal yang cerdas, kemuliaan dirinya, kekuatan kehendaknya yang tidak setanding dengan sekian banyak kaum lelaki. Sebab apa dibawakan kisah ni? Nak beritahu, orang perempuan kalau dia boleh kuat akal dia, dia bukan ditundukkan dengan hawa nafsu dia, emosi dia, kecerdasan dia boleh berganda melebihi daripada lelaki. Betul atau tidak? Sebab itu orang perempuan walaupun dah tua, sila terasa ya, ramai orang tua ni, walaupun dah nenek, walaupun dah umur 60-70, dia paling cekap selesai masalah. Ada masalah gini-gini, bang macam ni. Otak dia jadi cergas. Sebab apa? Allah berikan kelebihan ini. Otak perempuan ni, dia punya laju berfikir kiri kanan tu. Tapi kalau kita tanya suami, macam mana bang? Dia boleh mengangur lama. Macam mana nak buat? Dia punya macam mana tu lama. Sementara kita nunggu tu, sebenarnya masa kita tanya macam mana tu, kita dah ada dah idea. Betul tak? Kita saja je nak bagi peluang, biarlah sekali-sekala nampak dia bijak sikit. Dia memang bijak, tapi dia tidak selaju orang perempuan berfikir. Kalau orang perempuan, ini bukan hanya kata-kata, ini saintis pun kaji. Bila dia pasang otak perempuan dengan otak lelaki, alat-alat nak mengesan, lajunya saraf-saraf bergerak, dan lajunya adalah dia neuron-neuron apa, macam tu lah. Dia kata orang perempuan berganda dengan lelaki tu. Saya tak ingat, baru ni saya tengok ada saintis tu, dia terangkan bagaimana otak, perbezaan otak perempuan dengan otak lelaki. Sebab itu kalau bercakap, orang lelaki kan dia banyak koma, noktah, lepas tu ingat ada lagi, habis lah, habis dah. Tak banyak. Orang perempuan, kalaulah diberi air, dia boleh sambung lagi 1 jam. Dah awak dah banyak dah tu, letih saya tengok, minum air. Bahaya kalau bagi minum air. Masya Allah. Tetapi cerita yang saya nak bawakan ini, Rasulullah, daripada zaman Rasulullah, sahabat-sahabat wanita yang menggunakan akal melebihi emosi, kecerdasannya disebutkan, yang mana tidak setanding dengan sekian banyak kaum lelaki. Perhatikan wahai saudariku muslimah, saya baca apa yang ditulis dalam kitab ni. Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa semua harta kekayaannya tatkala menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyertai hijrah, Sayyidina Abu Bakar bawa semua harta kekayaan, tak tinggal walaupun 1 sen kepada isteri dan kepada anaknya. Tak tinggalkan apa-apa pun. Bawa semua untuk hijrah, untuk berjihad. Kemudian
keluar untuk hijrah ke Madinah. Pada masa itu Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, dan datuk kepada Asma. Ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, nama dia siapa? Abu Quhafah, yang sudah buta. Dia masuk ke dalam rumah. Dia tahu Abu Bakar dah keluar ni, hijrah dengan Nabi ni. Dia masuk ke dalam rumah, dia dah buta, dia tak nampak. Lalu dia berkata kepada Asma, demi Allah, sungguh aku melihat Abu Bakar telah menyengsarakan kamu dengan hartanya, sebagaimana dia menyengsarakan kamu dengan dirinya. Ni atuk ni, dia tahu anak dia ni, Abu Bakar ni memang sangat pemurah. Kalau dia nak sedekah, dia sedekah habis. Lalu atuk yang tua dah buta ni cakap dekat cucu dia, nama siapa cucu? Asma. Dia cakap apa kat cucu ni? Cucu ni masih lagi remaja ni. Bukan remaja, masih lagi wanita muda. Tapi cerdas akal dia. Bila atuk dia cakap, ayah kamu ni memang menzalimi kamu. Ayah kamu ni menyengsarakan kamu, buat hidup kamu sengsara. Sebab apa? Dia tak tinggalkan apa-apa pun untuk kamu. Walaupun buta, dia dah boleh agak. Abu Bakar tak tinggal apa-apa. Lalu apa yang Asma ni buat? Asma ni pun cakap, sebab otak dia depan berbanding emosi. Kalau dia letak emosi depan, dia nambah lagi. Yalah Tok, memanglah Tok, langsung tak tinggal sikit pun. Ini kebanyakan wanita. Kalaulah contohlah kan, omak datang ke rumah kita, yang muda-muda lah, yang dah tua mungkin tak ada omak kan, ataupun adik-beradik lah datang. Pinggan ni rasa dah 10 tahun guna pinggan ni kan. Contohlah pinggan tu dah lama kan, pinggan yang sama. Yolah memanglah laki dan tu kodokut. Kadang nambah lagi. Tapi kalau cerdas akal, memang dah lama dah pinggan ni lah, tapi Dan suka. Memang tak suka lah pinggan lain, serasilah dengan pinggan ni. Bukan laki Dan tak nak boli, tapi memang suka, tak payah lagi pun elok. Ni kalau cerdas akal ni, orang ni nak sentuh sikit je, kita pun meluah. Kebetulan gaduh dengan laki bagi tu. Kebetulan syaitan ni memang pandai cocok. Kebetulan gaduh dengan laki, kita nak beli golang, dia tak beri. Golang tu kan golang botol, Ome apa ni, Ome Zulian je. Tapi laki tak beri. Dia punya marah tu datang pula adik dia pasal, ayo memang kau dokut. Tengok ni Dan, tak apa golang apa-apa ni ha. Habis ungkit. Contoh, nak kata perempuan, betul kan? Sentuh sikit dia boleh cakap. Tapi apa Asma jawab? Tidak wahai atuk. Asma menyahut secara spontan, tanpa fikir. Maksudnya akal dia terus fikir nak backup ayah dia. Sesungguhnya ayahku telah meninggalkan banyak kebaikan bagi kami. Dia tak menipu, dia tak cakap sesungguhnya ayah tinggalkan harta. Kalau cakap macam tu menipu. Tapi Asma jawab, sesungguhnya ayahku meninggalkan banyak kebaikan untuk kami. Lalu Asma dia ambil beberapa biji batu, kerikil, batu-batu, dan dia letak di lubang di dalam rumahnya, yang mana biasanya Sayyidina Abu Bakar akan simpan harta, duit semua kat situ. Kemudian dia pun kemudian Asma menutupkan selai kain di atas lubang itu. Lalu dia pun ambil tangan atuk dia, suruh rasa. Tengok ni, ada banyak ni yang ayah tinggalkan ni. Sebab dia buta kan, dia tak tahu. Jadi dia lapik kain supaya tak rasa sangat, tak boleh nak kesan sebenarnya itu batu. Tetapi boleh rasa macam ada benda, ada barang yang penuh. Lubang yang tempat biasa Abu Bakar simpan harta. Adakah Asma menipu? Tidak. Kerana batu juga bermanfaat. Batu juga digunakan, diperlukan. Batu juga ada kebaikannya, digunakan untuk melawan musuh dan sebagainya. Kalau kita tengok penduduk Palestin, dia baling batu je yang membuatkan tentera Israel itu ketakutan lagi. Bukannya peluru, batu pun dia orang takut. Subhanallah, cergas. Dan kita tahu Sayyidatina Asma ni umur dia sampai 100 tahun lebih. Dan dia tidak nyanyuk, dan hujung usianya dia buta kerana dia terlalu banyak menangis. Banyak menangis bukan kerana hidup, bukan kerana menangisi suaminya ataupun menangisi anaknya. Dia banyak menangis kerana Allah. Saya nak cerita satu lagi kisah Asma binti Abu Bakar yang saya baca dalam kisah himpunan wali Allah, dan beliau juga ada di kalangan wali Allah di kalangan para wanita.
Wali Allah di kalangan wanita. Yang mana satu hari ada seorang lelaki ni, masa ni Sayyidah Asma dah tua, mungkin 80, 90, mungkin dah 100. Dia nak jumpa Asma, dia nak jumpa Sayyidah Asma. Kenapa? Sebab dia nak bertanya dan merujuk sesuatu. Sebab Asma juga dikenali wanita yang alim, yang banyak ilmu, yang faqih, yang memahami banyak ilmu tafsir, ilmu hadis. Sebab dia antara yang banyak bersama dengan Nabi. Dia kan kakak ipar Nabi. Adiknya kan Aisyah, dia anak Sayyidina Abu Bakar. Lalu sahabat Nabi ni, cuba buka, boleh tu saya rasa buka tu. Sian, mungkin nak jumpa Mr. Tan kan? Ya, faham. Mr. Tandas. Yolah kan, kalau pintu kek rumah tarik, ini tolak tu yang tak OT tu kan. Canggih pintu, gitu. Yo, saya faham yang keluar bangun, dah faham dah umur-umur macam ni kan. Mr. Tandas ada urusan. Okey, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Lelaki ni duduk depan rumah Asma ni, nak tanya soalan. Dia pun dongak Asma duduk minta dengan Allah, duduk minta ampun. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Dan duduk dengar Asma minta selamat daripada api neraka. Tak ada doa apa-apa, doa yang tu lah yang dia duduk dengar. Selamat daripada api neraka, minta keampunan Allah. Dia nunggu lama tak tahulah, sejam ke 2 jam. Asma tak berhenti berdoa. Lalu dia ambil keputusan, dia nak pergi pasar dulu beli barang. Lama sangat nunggu ni. Bukan macam rumah kita. Kalau ada orang depan rumah kita pun tak perasan. Rumah zaman tersebut dibuat dengan pelepah-pelepah daun kurma. Memang boleh nampak kalau ada orang kat depan. Kalau bercakap dalam rumah boleh dengar. Lalu dia pergi ke pasar, selesai beli barang, mungkin dah hantar barang ke rumah, datang balik, Asma belum habis berdoa. Doa dia duduk ulang-ulang tanpa henti, minta ampun dengan Allah dan minta selamat api neraka. Kalau kita fikir, apalah dosa Asma buat? Dia sahabat Nabi, dia berjuang dengan Nabi, dia isteri sahabat Nabi Zubair bin Awam, dia ibu kepada sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, dia anak kepada sahabat Nabi, dia juga adalah sahabat Nabi, dan dia antara wanita yang kuat bersedekah, sentiasa berjuang di jalan Allah. Dia tidak bergaul dengan masyarakat untuk buat maksiat, dan dia menjadi janda di usia yang muda sampai akhir hidupnya. Kalau kita fikir dosa apa yang dia bersungguh-sungguh berjam-jam mohon ampun dengan Allah. Kita yang banyak dosa ni, berapa lama kita minta ampun dengan Allah lepas sembahyang? Ada 10 minit? Tak ada 10 minit Ustazah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh 1 minit? Tak sampai 1 minit. Kita sebut sekali lafaz dia minta ampun, tak ada beria minta ampun, dosa punyalah banyak. Asma tak tahu dosa apa yang dia buat, berjam-jam minta ampun saja. Bukan minta kaya, bukan minta sihat, bukan minta zuriat, bukan minta apa, minta ampun. Dan berjam-jam hanya kerana minta selamat daripada api neraka. Kita minta doa selamat api neraka berapa lama? Ya Allah, lindungilah diriku, anak-anakku, suamiku, semuanya ya Allah daripada azab api neraka ya Allah. Amin. Betul tak? Kita tak ada ulang sampai 10 kali. Tetapi diulang-ulang. Sebab itu dikatakan Asma ini otaknya sangat cergas. Dia tidak nyanyok kerana dia banyak berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan lidahnya sangat sukar untuk menyakiti hati orang. Sebab ada kisah dia, subhanallah, Asma disebut Zul Nitaqain. Dan ada kata-kata satu hari anaknya Abdullah bin Zubair menemuinya. Ni ada cerita lain pula pasal Asma. Sedangkan Asma waktu itu sudah dalam keadaan buta. Umurnya sudah mencapai 100 tahun. Lalu anaknya Abdullah berkata, "Wahai ibu, bagaimana pendapatmu? Semua orang telah mentelantarkan diriku. Begitu pula sanak keluargaku." Sebenarnya masa ni ada krisis besar dalam keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, dan juga Abdullah bin Zubair ni. Sehingga kan Abdullah bin Zubair anak Asma ni, dia dipulaukan oleh sanak keluarga dan juga oleh kaum sekian-sekian. Dan masa ni Asma umur dah 100 tahun.
Kalau kita fikir umur 100 tahun, orang nak tanya pendapat lagi ke? Tak tanya dah. Dah tak ingat dah, cakap pun dah tak berbutir dah. Lalu Asma dengan cerdas menjawab ketika umurnya dah 100 tahun. Dia jawab apa? Janganlah sekali-kali anak Bani Umayyah bermain-main denganmu. Hiduplah dalam keadaan terhormat dan matilah dalam keadaan terhormat pula. Demi Allah, aku sungguh berharap agar hiburanku pada dirimu adalah yang baik setelah kamu mendatangiku atau setelah aku mendatangimu. Ini wanita umur berapa ni? 100 tahun. Perhatikan kata-kata dia. Apa yang dia kata? Demi Allah, aku sungguh berharap agar hiburanku pada dirimu adalah yang baik. Dia berharap apa? Anak ni datang meluah. Sodeh ni, orang tak nak berkawan ni. Orang pulaukan dia ni. Orang buang dia ni. Lalu dia pun terus sebut apa? Seorang ibu ni. Dia kata, hiduplah dalam keadaan terhormat dan matilah dalam keadaan terhormat. Seolahnya, jangan fikirlah apa orang cakap. Jangan endahlah apa orang buat. Kamu tetaplah hidup terhormat dan kamu matilah terhormat. Kemudian ibu ni pujuk, demi Allah, aku sungguh berharap agar hiburanku pada dirimu adalah yang baik setelah kamu mendatangiku atau setelah aku mendatangimu. Apa maksudnya? Dia harap mak, soalan ayat kita, mak harap mak ni boleh menghiburkan hatimu. Sama ada bila mak datang kau pun gembira, ataupun bila kau datang kepada mak engkau pun gembira. Itulah hiburan mak, itulah kebahagiaan mak. Macam mana kita sekarang? Kadang-kadang kita ni duk menagih-nagih anak. Saya bukan cakap kat ibu-ibu, saya muhasabah diri saya ya. Bila nak bawa mak berjalan ni bila nak beli golang kau mak bila nak ni oh kau ni kau dah sejak kahwin ni apa-apa bini kau je mak ni kau dah letak mana ni kau dah lupa kau mak yang besarkan kau ni Kadang yolah kita geram ke anak kita tu kan. Dia ingat kita tak tahu dia pergi berjalan dengan anak, dengan isteri. Kita pun tengok FB juga. Tengok-tengok sonyap-sonyap dia pergi berjalan tak ajak kita. Anak tu dah loteh dah ajak kita. Kalau ajak banyak benda tak kono. Dia pun sekali-sekala nak juga berjalan dengan isteri dengan anak-anak aje. Tapi kita pula mudah kocik hati. Rasa anak nak buang lah, rasa itulah, rasa inilah. Bila kita rasa gorang, kita pun telefon tak fikir dah. Kau nak buang mak dah kau. Kau ingat boleh masuk syurga kau. Kalau mak kecil hati, rezeki kau pun sempit lah. Kalau mak kecil hati, dah ugut-ugut dengan rezeki lah pula apalah. Ini yang anak-anak hari ni banyak kemurungan mengadu pada saya. Saya bukan, maaflah, saya ni bukan ada orang mengadu-ngadu. Ustazah tolong cakap, ramai makcik-makcik kat sini. Tak ada. Kalau betul, sila terasa. Kalau tak betul, tak payah nak terasa. Saya faham, mak-mak, mungkin makcik akan cakap, Ustazah tengok esok dia dah tua, baru dia rasa. Esok dia dah ada menantu, baru dia rasa. Saya faham. Bukan saya kata saya faham sebab apa. Saya tahu. Saya sekarang pun dah rasa dah. Kalau anak saya puji cikgu, saya dah terasa dah. Kalau anak saya lebihkan kawan, saya dah terasa dah. Apatah lagi esok anak kita kahwin lagi, saya terasa. Saya dah cemburu dah dengan anak saya. Bila dia lebihkan pengasuh. Kan kalau lebihkan pengasuh, saya dah terasa dah. Kalau saya tanya sayang siapa? Siapa sayang? Sayang Umi ke? Sayang ibu ke? Sayang ni? Bila dia sebut saya Umi dan ibu, mana boleh saya Umi baru ibu, tak boleh serentak. Maksudnya apatah lagi besok. Memang betul. Itu nak cakap ujian lidah yang Nabi sebut. Kita akan diuji dengan suami, kita akan diuji dengan anak, kita akan diuji dengan cucu. Kita bimbang kebaikan pengorbanan kita bertahun-tahun, berpuluh tahun akan menjadi debu yang berterbangan kerana lidah kita. Kerana kita mengungkit tanpa kita redha. Nak ngungkit tak apa, tapi jangan sampai tak redha. Kadang mak-mak memang pun dia nak lepas perasaan dia ungkit. Kamu lupa ke masa dulu masa kamu nak belajar, mak gadaikan semua tanah-tanah. Kamu ingat tak? Salah tak? Tak salah nak sebut. Supaya anak tu ingat
tahu pengorbanan ibu mak ayah ni, tetapi bukan dengan nada tak redha. Kalau ingatkan lain, kalau tak redha, mak tu habis semua tanah semua apa nak kau belajar apa semua. Ini balasan kau. Apa yang mak dah buat apa semua tu mak tak redha. Dia sebut tak redha. Itu yang bimbang. Sebab ganjaran yang Allah nak beri, sebab kita gadaikan tanah, gadaikan emas sebab anak belajar tu, begitu besar di akhirat kelak. Sangat besar. Tapi dibimbangi kita tak sabar nak dapat balasan di dunia. Kita duduk mengharapkan anak yang balas. Bimbang. Akhirnya yang Allah siapkan dah istana, rumah, semua nikmat di syurga itu, bimbang kita tak dapat. Sebab ujian lidah kita hari ini. Subhanallah. Kalau kita tengok lagi apa yang Asma sebut ni, ada lagi kata-kata dia yang sangat indah. Dia kata, namun ada perasaan yang mengganjal pada diriku keranamu, sehingga aku dapat melihat menjadi seperti apa urusanmu ini. Kemudian Asma berkata lagi, ya Allah, sesungguhnya telah kuserahkan perihal anakku ini kepadamu ya Allah, dan aku redha dirinya berada pada ketentuanmu. Maka limpahkanlah aku pahala kepada Abdullah, limpahkanlah aku pahala kepada Abdullah dan pahala orang-orang yang bersyukur. Hebat. Walaupun tak nampak lagi, tak faham, tiba-tiba hebat. Bayangkan Asma ni umur dia berapa? 100 tahun. Adakah umur 100 tahun kat sini? Tak ada kan? Maksudnya saya sedang bercakap tentang wanita yang ibu-ibu boleh relate, boleh kaitkan dengan diri masing-masing. Kalau saya cerita tentang wanita muda, mungkin kata, muda lagi, belum tua, nanti tua tahulah macam mana. Saya cerita tentang wanita yang dah tua umur 100 tahun. Dia sebut begini, dia ada benda yang dia kecil hati dengan anak dia. Tapi ayat dia, namun ada perasaan yang mengganjal pada diriku tentangmu. Aku ada kecil hati. Ada perasaan yang tak kena pada diriku keranamu, wahai Abdullah, anak ni. Sehingga aku dapat melihat menjadi apa urusanmu ini. Seolahnya urusan kamu sedang susah ni ada kaitan dengan apa perasaanku. Perasaanku ada kecil hati ni. Ibu ni cakap, aku ada kecil hati ni. Sebab itu urusan kamu macam kucak kacir ni. Tetapi Asma terus berdoa. Bukannya kalau anak mengadu, mak kita ada masalah kewangan. Kau ingat tak bulan lepas Along ada buat apa kat Mak? So ada kaitan ni, sebab tu ni ada masalah kewangan ni. Contoh. Bukan saya cakap ibu-ibu buat, contoh. Kadang-kadang kan kita nak kaitkan macam tu supaya anak tu terasa. Lain kali jangan buat mak macam tu ya. Sebab apa yang mak doa tu masing. Masa tu mak tak doa lagi. Itu belum doa. Kalau doa tak tahu tu. Jangan sampai tahap macam tu kan. Tapi Asma, dia cukup dia cakap macam tu je. Sebenarnya ada sesuatu berkenaan denganmu yang menganjalkan hatiku, yang membuatkan hatiku terasa. Lalu Asma terus berdoa kepada Allah. Doa apa? Ya Allah, sesungguhnya telah kuserahkan perihal diri anakku ini kepadamu ya Allah, dan aku redha terhadap dirinya. Terus sebut redha, bukan tak redha. Asma bimbang kalaulah kerana dia kecil hati, anaknya ditimpa susah. Lalu Asma tak nak benda tu berterusan, dia terus doa. Ya Allah, sesungguhnya aku redha akan dirinya dan aku serahkan kepadamu ya Allah. Maka limpahkanlah kepadanya pahalaku dan pahala orang-orang yang bersyukur kepada Abdullah. Ini luar biasa. Biasanya anak yang doa, ya Allah jadikanlah amal pahala amalanku dihadiahkan buat ibu bapaku ya Allah. Betul tak? Tapi ni ibu yang terbalik. Ya Allah jadikanlah pahalaku dan pahala hamba-hambamu yang bersyukur buat anakku ini ya Allah, buat Abdullah. Bila anak dengar ayat macam ni daripada ibu, apa perasaan? Tenang. Mungkin menangis-nangis anak ni. Tak tunggu, tak perlu ibu sebut kesalahan anak. Anak ni akan menangis. Contoh anak kita telefon, mak kita ada masalah, mak kita ada masalah. Sebagai ibu, ya Allah, terus doa. Kau telefon tu doa terus, jangan tangguh, jangan sebut. Nanti mak doa, jangan bimbang. Nanti semayang sekejap lagi mak doa.
Tak, Asma tidak bertanggung. Dia doa terus depan anak dia. Kita anak telefon, ya Allah, mudahkanlah urusan anakku ini, kasihanilah dia ya Allah, dia kerja teruk ya Allah, dia cari rezeki ya Allah, kuatkanlah hati dia ya Allah. Ui, tenang hati anak kita bila dengar, betul tak? Seautomatik anak kita yang buat salah tu, dia terus, mak, terima kasih mak, mak kita banyak dosa dengan mak. Maksudnya dengan kita doa pada dia, kita cakap benda yang sedap dan manis tu, tak perlu kita ingatkan kesalahan dia. Dia sendiri akan mengaku depan kita. Dia sendiri akan menyesal. Dia sendiri akan mengubah dirinya supaya tak ulang kesalahan dia. Ini luar biasa tuan-puan sekalian. Ibu yang doakan, ya Allah berikanlah pahalaku buat anakku ini ya Allah. Sebab apa? Anak datang mengadu masalah. Wahai ibuku, aku dipulaukan, aku dibuang, aku sedang menghadapi kesusahan ni. Lalu ibu ni beri kata-kata yang sangat indah, yang sangat baik. Hiduplah kamu mulia dan matilah kamu mulia. Dan kamu janganlah berkawan. Seolahnya tak berkawan dengan tu pun tak ada masalah. Kamu tak kawan dengan mereka tu. Subhanallah. Banyak tak ilmu yang kita dapat? Ada tak sesuatu yang memberikan kesedaran dalam hati kita? Subhanallah. Sedang elok masa kita pun dah habis. Masya Allah. Sepatutnya 11.45. Dah lebih kurang 10 minit. Saya tutup 5 minit, boleh ya? Sampai pukul 12 insya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah beri kita kesempatan. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjadi ibu yang solehah, nenek yang solehah, isteri yang solehah, sampai akhir nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Ujian dia berat tak? Cabarannya berat? Berat. Berat pada tubuh badan ke? Tak. Sebab kita kuat je masak, walaupun penat, walaupun tak larat. Yang berat pada benda yang paling ringan, lidah. Lidah ni berat tak nak bawa? Tak berat. Lutut lagi berat, pinggul lagi berat nak bawa, badan yang sodap ni lagi berat nak bawa. Lidah tak terasa berat pun. Tak ada orang, kenapa tu berat lidah pun? Tak ada. Lidah ringan. Tetapi hisap, sebab itu Nabi pernah keluarkan lidah. Nabi keluarkan lidah bila ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku ya Rasulullah. Nabi menjelekkan lidah. Lalu Nabi pun bersabda, peliharalah kamu akan ini, kerana inilah penyebab paling ramai manusia masuk ke dalam neraka, Nabi kata. Dan Saidina Umar pun pernah berpesan sambil keluarkan lidah. Saidina Umar pegang lidah dan Saidina Umar berkata, sesungguhnya inilah penyebab kerosakan-kerosakan akan diriku. Dan dalam riwayat yang lain diceritakan, setiap pagi anggota badan akan mengadu kepada Allah tentang lidah. Setiap pagi anggota badan, tangan, kaki, kepala, perut, apa semua anggota badan mengadu tak puas hati dengan lidah. Apa dia? Apa yang dikatakan anggota badan lain? Wahai lidah, jagalah dirimu wahai lidah. Kalau kamu lurus, kami semua akan lurus. Kalau kami bengkok, kami semua juga akan bengkok. Betul atau tidak? Subhanallah. Kalau kita tengok makcik-makcik dekat surau pakai telekung, ada tasbih lagi ni. Nampak solehah tak? Solehah lah. Apa tak solehah pula? Duduk kat masjid, duduk ada tasbih, pakai telekung dalam wuduk, duduk atas jadah elok. Lepas tu duduklah kawannya sebelah pula. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Menantu tu macam mana menantu tu? Dah cerita sebenarnya. Yang ni pula, pandailah pula cocok. Sebab dia memang tahu kawan dia tu tengah ada masalah dengan menantu. Ui, goram menantu ni. Dah luah menantu. Nampak, kalau daripada jauh, nampak solehah ke nampak tengah buat maksiat? Nampak solehah tengah buat ibadah dalam masjid, pakai telekung, ada tasbih. Takkan orang nampak, orang makcik tu tengah buat maksiat. Mana ada orang ingat tengah muhasabah diri tu, ingat tengah bercakap tentang hadis Nabi. Padahalnya sebab lidah ya.
dah jadi duk ngumpat, duduk rumah Allah, ada wuduk, atas sejadah, pegang tasbih. Sebab lidah jadi rosak semua tu. Semua yang dia buat tu, zikir semua tu sunat. Tetapi yang ngompet tu adalah berdosa besar. Sedang buat maksiat, berdosa besar. Saya bukan kata cakap tentang menantu semua salah. Kalau kita stres sangat dengan menantu ni akhlak buruk sangat, kita perlu bercakap, dia bukan salah. Boleh luah. Tetapi dengan tujuan nak cari penyelesaian dan nak kuatkan hati. Bukan semata-mata. Tetapi ini semua orang dia cerita. Itu dah tujuan lain. Dia nak, bukannya nak selesaikan masalah. Itu nak puaskan hati je. Kalau sekadar nak puaskan hati, itu menjadi satu dosa. Saya suka bagi gambaran macam ni makcik-makcik. Contoh penghuni neraka. Dia saling berborak. Boleh borak kau penghuni neraka? Meraung-raung je kan? Kalau boleh bercakap lah, kau ni kenapa masuk neraka? Kan? Orang muda, orang lelaki muda, Dan ni dulu mencuri, merompak, adalah bunuh dalam 2-3 orang, ada bunuh 2-3 orang macam tu lah. Padan dah masuk neraka, bunuh orang. Dan makcik ni kenapa dah neraka ni makcik? Tak ada, ngumpet yo. Contoh. Tak ada dosa apa, ngumpet masuk neraka. Mengumpat, mengeji, menghina, ngadu domba. Nabi sebut apa? An-namimah la yadkhulul jannah. Pengadu domba tak masuk syurga, Nabi kata. Ramai mana wanita adu domba sampai suami dia bergaduh dengan adik-beradik sebab mulut dia. Kak Long, kita tengah siang ikan, contoh siang ikan. Lepas tu kakak ipar tanya, boleh tak tu? Roti tak tu? Ada kakak ipar tanya macam tu ya. Kita pun ngadu dekat suami. Kakak awak tu, dia ingat saya tak reti siang ikan. Saya cuma tak kenal ikan je. Siang tu saya reti. Kakak awak tu lama tak puas hati dengan saya. Hari tu dia pun ungkit semua, sak-sak orang sangka dia. Sampai suami pun, Kak Long cakap apa kat isteri saya? Kado tanya boleh tak siang berbasi-basi yo. Kak Long jangan cakap macam tu lah lagi. Saya tak suka lah. Dah gaduh pula kakak dengan adik. Adu domba. Tapi kalau adik ni anggap, kalau dia kocik hati, tak payah nak cerita dekat lelaki. Ramai rumah tangga rosak, berpecah belah adik-beradik sebab pengadu domba. Betul atau tidak? Tak baik sampai tua, tak baik. Sebab mulut je, bukan sebab apa. Padahal membesar sekali, susah payah sekali. Dulu makan satu pinggan, tidur sekali satu rumah. Disebabkan adu domba, hubungan jadi putus, jadi renggang. Sebab itu Nabi sebut, An-namimah la yadkhulul jannah. Pengadu domba tak masuk syurga. Berat. Allahu Akbar. Jadi kesimpulan, dah lebih dah pukul 12. Ingat tak wasiat Nabi? Nabi cakap apa tadi? Nabi wasiatkan kita orang perempuan buat apa? Wahai wanita, perbanyakkanlah sedekah dan perbanyakkan istighfar. Kalau kita baca penjelasan ulama dalam ni, dijelaskan kenapa dua wasiat ni yang Nabi suruh wanita buat. Kenapa Nabi tak pesan banyakkanlah solat, banyakkanlah berzikir? Kenapa tak pesan yang lain? Kenapa pesan sedekah dengan istighfar? Kalau istighfar, dosa lidah perlu digugurkan dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan orang yang banyak istighfar, lidah dia susah nak buat maksiat. Lidah dia susah nak menggeji menghina. Orang yang banyak istighfar, kalau mengumpat dia rasa pahit. Kalau kurang istighfar, mengumpat rasa manis. Siapa tak sedap? Yang sakit lutut, hilang sakit lutut. Kan? Cakap tepi pagar. Kalau semayang, imam lama sikit, dalam hati tu maki-maki imam. Tak faham kau. Inilah fitnah dalam agama. Tak tahu orang tua ada kat belakang, nak semayang berdiri lama-lama. Dalam hati tu marah imam tu. Tapi jumpa tepi pagar dengan jiran sebelah, cakap pasal imam, cakap pasal orang lain, dia boleh berdiri setengah jam pun tak apa. Sampai, tak apa kau berdiri. Tak apa, tak ada masalah, lutut ni kuat. Tak sedar setengah jam berdiri sebab sedap ni cakap pasal orang. Kalau semayang, janganlah panjang-panjang. Dia marah dalam hati. Nak katanya. Sebab lidah.
Orang yang banyak istighfar, dia insya-Allah takkan berhimpun. Minyak dengan air tak berhimpun. Takkan berhimpun lidah yang kuat istighfar dengan ngumpat. Lama-lama dia dah berat ngumpat. Dia tak suka ngumpat. Bila ngumpat dia rasa berdesing. Dan Allah lindungi dia daripada suasana mengumpat. Ada orang tanya, Ustazah, kalau ada orang datang nak cerita buruk, kita boleh berhelah. Ada hal lah. Pokok nak kena pergi tandai lah. Pergi tandai betul lah. Pandai-pandai lah nak kona, tak nak dengar mengumpat. Sebab kalau kita duduk juga, kalau kita tak boleh lagi nak macam mana, kita tak redha, kita tak berdosa lah. Tapi kalau kita nambah-nambah, walaupun kita tak bercakap, kita nambah. Maka kita bersama dengan orang yang mengumpat. Yang kedua, sedekah. Kenapa? Antara ulama sebut sedekah boleh menghapuskan dosa mengumpat. Kalaulah kita ngumpat laki kita dengan adik kita, nak pergi mengaku tak dengan suami? Bang tadi kan jumpa adik, jumpa si Tima. Ya, kenapa? Saya ada ngumpat awak. Ngumpat saya? Kenapa pula? Yolah, awak kan pemalas. Saya cakap lah. Saya bukan cakap apa, saya cakap awak kalau lepas makan tak adanya nak basuh pinggan. Lepas tu kalau saya minta awak sapu laju. Tak bersih pun awak sapu tu. Asal sapu yo. Lepas tu kain pelekat awak kan selalu bergulung, awak tak sangkut. Saya cerita lah. Saya nak minta maaf lah ni. Saya tahu saya buat salah ni. Saya nak minta maaf. Kan kalau kita ngumpat orang kan kita kena cakap. Kita minta maaf. Agak-agak apa berlaku kalau kita cakap macam tu? Gaduh besar. Kemungkinan suami tak nak balik rumah kat kampung, tak nak bertembung dengan Siti Mahal sebab malu. Sebab itu ulama bincang, bila kita mengumpat seseorang, kita tahu ni dosa besar dah, bersalah dah ni, perlu ke kita kena beritahu orang tu yang kita ngumpat dia? Perlu atau tidak? Pendapat yang pertama sebut perlu, kena bagi tahu, kena minta maaf, kena cakap. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan sekiranya menyebabkan putus silaturahim, keburukan yang lebih besar, mudarat lebih besar, maka tak perlu pergi mengaku. Saya pun nak cakap benda yang sama. Kalau makcik-makcik ada ngompek saya sebelum ni, janganlah mengaku. Tak kuat saya nak tiba-tiba nak senyum manis lepas tu, tak ada. Saya akan ingat sampai bila muka makcik ni. Maksud saya ialah tak kuat kita, tak payahlah mengaku, baik tak payah mengaku. Dan makcik tak payahlah buat pengumuman. Siapa pernah ngompek saya datang mengaku, tak payah, makcik tak kuatnya. Sebab yang datang kadang kawan kita yang kita bagi kuih, baru minggu lepas bagi kuih. Tiba mari mengaku, kita rasa nak cakap tak halal kuih tu. Menyosal dan bagi kuih, kau ngompek pula belakang. Jangan, memang sensitif sangat. Allahu Akbar. Pendapat yang kedua kata tak perlu mengaku. Cukup kita minta maaf secara umum. Ataupun kita bersedekah berniat pahalanya untuk orang yang kita ngumpat. Contoh kita ngumpat PMX, contoh. Sungguh ni saya cakap ni. Ngumpat bekas Perdana Menteri sebelum-sebelum. Ngumpat Datuk Seri Najib contoh. Ngumpat siapa-siapa. Saya nak cakap, boleh ke kita pergi minta maaf umum dengan dia? Pergi nak jumpa setiausaha, PA dia dah kenapa? Nak minta maaf. Maksudnya ada situasi yang kita tak boleh nak minta maaf secara umum pun tak boleh. Kita dah ngumpat cikgu masa sekolah menengah dulu. Cikgu tu pun tak tahu ke mana dah. Nak pergi minta maaf secara umum pun tak boleh. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita sedekah. Masa kita sedekah, kita niat. Kita pun dah tak ingat nama cikgu tu. Macam mana Ustazah? Makcik ni ketua mengumpat Ustazah. Makcik soda diri makcik ni dulu. Kalau kat kampung tu, kalau makcik datang, dia orang siap. Cerita apa hari ni? Makcik lah yang paling banyak bawa cerita. Makcik insaf dah Ustazah. Makcik adalah pengerusi pengumpat kebangsaan. Gitu. Makcik nyosal. Ramai sangat makcik ngumpat. Makcik tak tahu siapa. Sekarang ni nak minta maaf, umum pun tak roti, tu pun tak roti, tak boleh jumpa dah. Penyelesaiannya adalah bila sedekah, ya Allah, mudah-mudahan. Saya nak gelak sebab tengok dia orang ni gelak kan. Dia orang ni buat emoji gelak. Golak-golak pun benda betul ni, ramai ngumpat orang yang kita tak boleh minta maaf ni.
Kita bila sedekah, kita sebut, ya Allah, pahala sedekahku ini, ya Allah, aku berikan kepada orang-orang yang pernah aku zalimi, ya Allah. Cukup cakap macam tu umum. Kita ngumpat orang, kita zalimi orang tu tau. Kita zalimi orang tu, kita burukkan orang tu. Kadang-kadang apa yang berlaku, kita ngumpat si A ni dengan si B. Si B ni tak ada masalah pun dengan si A ni, tapi tiba-tiba si B ni jadi tak suka si A ni. Kita pun puas hatilah si B ni tak suka si A, sebab kita tak suka si A ni. Padahal si B ni tak pernah pun terasa hati dengan si A, tapi sebab kita ngumpat, dia jadi tak suka tanpa sebab. Betul tak? Tak pasal-pasal benci orang, tak suka orang, sebab ngumpat. Sebab itu kita cakap, bila kita mengumpat seseorang, itu merupakan kita buat zalim pada orang. Jadi kita cakap, ya Allah, sedekah ni pahalanya, ya Allah, aku berikan kepada orang yang aku zalimi, ya Allah, orang yang aku hina, aku keji, ya Allah. Nak sebut panjang pun bolehlah, terpulang. Apa yang berlaku para ulama sebut begini, mudah-mudahan di akhirat kelak, bila dibukakan pintu-pintu, dibukakan buku-buku catatan kita tu, lalu ditulislah, bak ngumpat saja tebal senarai nama ni, dan kita tahu di akhirat kelak, ketika itu semua orang nak menuntut pahala orang lain. Kita masa tu kita rasa bertuah kalau kita kena ngumpat. Siapa lagi ngumpat aku? Siapa lagi ngumpat aku? Siapa lagi ngumpat aku? Lalu ketika itu bila kita ni dituntut pahala oleh orang yang mengumpat ataupun kita menuntut, lalu disebutkan dia telah selesaikan di dunia lagi, iaitu dia telah berikan pahala ketika di dunia dahulu. Maksudnya pahala kita di akhirat tak diambil oleh orang yang kita umpat, sebab kita dah beri dah pahala niat masa kita sedekah di dunia dahulu. Faham maksud saya? Nampak? Faham kan? Sebab takut tak faham macam mana dosa mengumpat itu boleh settle. Tetapi hati-hati orang yang dia sengaja buat perangai untuk diumpat. Faham kan? Dia buat perangai benda tak senonoh dekat media sosial, lepas tu orang kutuk-kutuk dia, lepas tu sedap dia kata, esok merangkak-rangkak lah kamu semua, minta maaf dengan saya. Tak, dia yang kita minta maaf dengan semua orang. Sebab apa? Dia yang jadi penyebab orang buat maksiat. Dia jadi penyebab orang serabut dengan dia, orang sakit mata tengok dia. Dia pakai seksi-seksi, duduk melengang-lengang, duduk berjoget-joget, tunjuk itu, tunjuk ini. Sebab apa? Di sana ada hadis Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan maksiat, melakukan keburukan, melakukan dosa, lalu diikuti oleh orang lain sebab dia buat dosa, orang lain buat dosa, maka dia menanggung dosa dirinya dan menanggung dosa orang lain juga. Oi, jangan kita jadi penyebab orang buat dosa, lepas tu kita pula cakap, ngumpatlah, nanti saya dapat pahala. Dia yang buat dosa, dia yang pamerkan dosa. Kita kalau buat dosa sorok, tak nak orang tahu. Ini tunjuk maksiat yang dia buat. Maka dia telah mempromosikan maksiat dan mempromosikan dosa. Namun bila sebut pasal mengumpat, Imam Al-Ghazali sebut ada keadaan tertentu boleh cakap pasal orang. Ini cerita saya kalau kupas jadi panjang. Contoh kalau ada jiran tanya, saya ni nak buat orang tu jadi menantu, macam mana, okey tak budak tu? Kita pun jawab, tak boleh ngumpat jiran, baru belajar dengan Ustazah, tak boleh ngumpat. Kalau nak buat menantu untuk urusan pernikahan, kita boleh cakap, tetapi bukan cakap detail. Cukup kita cakap, nak buat menantu ke? Macam ni lah, kalau boleh cari orang lain. Kenapa? Mesti nak tahu kan? Kenapa? Boleh cakap sikit-sikit. Keluarga dia tu sebenarnya dia ada masalah sikit. Mak ayah dia ada terlibat dadah. Jadi anak-anak dia pun kadang-kadang katanya ada ambil dadah juga. Contoh, saya bagi contoh. Dia baik tapi ada masalah dadah. Dengan jiran okey apa semua. Jadi adakah buka aib tak? Adakah ngumpat tak? Memang kena bagi tahu sebab urusan nak nikah ni, urusan besar ni untuk keturunan ni. Sama lah juga kalau datang pergi balai polis. Ya, ada apa? Puan, saya sebenarnya anak mengadu suami saya. Apa aduan? Tak boleh ngumpat suami. Pandai-pandailah cari sendiri apa masalah. Dia kena pukul sepak terajang, dia kena ni. Tak boleh, dah belajar dengan Ustazah Asma. Tak boleh buka aib. Itu tempat kena buka aib. Kalau pergi Jabatan Agama, kalau pergi ke mahkamah, kena cerita belakang supaya apa yang dia tuntut di mahkamah dapat. Itu tempat yang perlu buka. Faham
Sebab takut sebut ngompak semua tak boleh. Sampai kemurungan ni, pendam perasaan ni, boleh cerita pada orang yang tepat. Boleh cerita kalau adik-beradik tu, adik-beradik yang amanah, bukan pengadu domba. Kita stres sangat dengan suami ni, tekanan dah ni. Jiwa kita tak boleh, kita pun perlu seseorang meluang. Kita boleh cerita, tetapi berpada-pada bukan semua benda. Lepas tu kan, bila dah baik semula dengan suami rasa bersalah, betul tak? Kita pun telefon balik kakak lupakan ya, delete. Apa yang tu delete, lupa. Kenapa? Dah okey dah. Kita kadang meluah masa tu. Bila kita dah selalu macam tu sebenarnya, kadang-kadang kita tak perlu cerita dah. Sebab kejap baik, kejap gaduh, kejap baik, kejap gaduh, itu adalah bahasa cinta dalam rumah tangga. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Semoga bermanfaat apa yang kita kongsikan hari ini. Yang hadir pun ramai, 4,300, 2,500 semua. Berapa? 8K. Semua 8,000 yang hadir ni ya. Kat sini ada 80,000 ni ya. 8,000 yang hadir, semoga mendapat manfaat, keberkatan dan kebaikan. Yang penting kita beramal. Memang banyak terasa hati hari ni kan. Pasal lidah, jangan ingat orang lain, jaga lidah kita sendiri. Dan semoga kita banyak istighfar. Akhirnya kita dapat lidah yang barakah, insya-Allah. Terima kasih. Saya sayang semua ibu-ibu. Sayang makcik-makcik, sayang nenek-nenek, sayang puan-puan, datuk-datuk, datin-datin sekalian. I love you all so much, kata orang Rombau. Kan? Orang Rombau cakap I love you, betul? I love you so much. Lagi balaslah. Ya, I love you too. Saya jawab lagi, I love you more. Lagi, I love you more. I love you much more. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dah habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah.